Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan tajuk 9 tingkatan 4 Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Untuk tajuk ini ialah sambungan daripada Bab 8 berkaitan dengan pilihan raya dan kemenangan yang dicapai oleh Tengku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Untuk tajuk 9.1 berkaitan dengan usaha rundingan kemerdekaan. Dalam mencapai kemerdekaan, pihak Raja-Raja Melayu bersama dengan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat telah membuat satu rundingan dengan kerajaan British berkaitan dengan kemerdekaan Tanah Melayu. Antara beberapa perkara yang menjadi kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan ialah berkaitan dengan isu keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal yang berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Antara tokoh yang terlibat ialah terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil Parti Perikatan, iaitu Menteri Besar Perak, Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Johor dan Menteri Besar Kelantan bersama dengan wakil Parti Perikatan Tengku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin, S.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Rundingan diteruskan dengan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Bermula dengan Tengku Abdul Rahman berangkat daripada Kuala Lumpur ke Singapura menaiki kapal terbang, seterusnya singgah di Singapura menaiki kapal laut MV Asia dan singgah di Karachi, Pakistan, dan seterusnya ke London untuk rombongan pada 14 Januari 1956. Hasil daripada rundingan tersebut, terdapat beberapa perkara yang telah diputuskan dalam rundingan tersebut. Dan untuk makluman pelajar semua, tarikh bagi kemerdekaan Tanah Melayu telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Sekembali daripada London, Tengku Abdul Rahman telah disambut dengan meriah di Padang Bandar Hilir, Melaka. Tengku Abdul Rahman telah mengadakan ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan di Melaka pada 31 Ogos 1957. Lebih kurang 100,000 orang rakyat datang ke Bandar Hilir Melaka untuk mendengar ucapan tersebut. Dengan lafaz laungan merdeka telah dilaungkan oleh Tengku Abdul Rahman sebagai satu rahmat kepada Tanah Melayu yang akan mencapai kemerdekaan. Tajuk 92 berkaitan dengan peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara beberapa perkara telah di-draft dalam Suruhanjaya Perlembagaan untuk memastikan satu perlembagaan yang terbaik untuk Tanah Melayu. Antara tugas Suruhanjaya ialah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Read, Sir William Ivojeni, Sir William Maxwell, Hakim B. Malik dan Hakim Abdul Hamid. Antara beberapa perkara yang menjadi draft tentang perlembagaan ialah satu perlembagaan yang mengambil kira kedudukan Raja-Raja Melayu, konsep Raja berperlembagaan, kerajaan pusat, demokrasi berparlimen, ketua negara yang di-Pertua Agong,
kewarganegaraan dan kedudukan istimewa bangsa Melayu. Tajuk 9.3 berkaitan dengan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, terdiri daripada 131 memorandum bertulis telah diadakan di antara raja-raja Melayu dengan parti politik dan badan awam. Antara perkara-perkara yang menjadi rundingan berkaitan dengan 5 perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Raja-raja Melayu telah memberi pendapat mengatakan bahawa mencadangkan supaya Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Manakala raja-raja juga Melayu juga menjaga, melindungi kedudukan istimewa orang-orang Melayu. Berkaitan dengan soal kewarganegaraan, Parti Perikatan telah menolak berkaitan dengan prinsip jus soli. Manakala masyarakat Cina mengharapkan supaya kewarganegaraan diperuntukkan bagi menerusi kelahiran. Manakala masyarakat India dan juga Serani mengharapkan supaya kewarganegaraan mereka diteliti dan dipertahankan. Seterusnya, dari segi bahasa dan pendidikan, MCA menuntut supaya bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan, dan bahasa Inggeris juga dipelajari di sekolah kebangsaan bersama dengan bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Akhirnya, terdapat 5 perkara yang menjadi draft perlembagaan Pesuruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Kerajaan Persekutuan, kedua, Sistem Kewarganegaraan, ketiga, Kedudukan Istimewa Orang Melayu, keempat, Raja Berperlembagaan, dan kelima, Majlis Mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Hasil daripada rundingan tersebut, Tengku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein dan Ong Yok Lin dan VT Sambatan telah beberapa kali berbincang dan juga mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja, dan akhirnya dibentang di Majlis Perundangan dan diluluskan oleh Parlimen British di London dan Majlis Perundangan pada tarikh 27 Ogos 1957. Tajuk 9.4 ialah berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang telah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada 5 Ogos 1957, satu perjanjian telah ditandatangani yang dikenali sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu antara Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 memperuntukkan yang pertama, pengamalan Raja Berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Kedua, mengambil kira tentang kewarganegaraan, iaitu terdapat 3 cara kewarganegaraan. Pertama, melalui penguasaan undang-undang. Kedua, memohon didaftar sebagai rakyat. Ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Aspek yang ketiga ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, di mana kaum Melayu mempunyai beberapa keistimewaan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Keempat, kedudukan agama Islam diterima sebagai agama rasmi yang perlu diamalkan oleh rakyat Tanah Melayu, manakala agama lain bebas diamalkan di negara kita. Yang kelima, berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai
bahasa rasmi. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu juga dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Hasil daripada perbincangan daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu merupakan cerminan sikap pemuafakatan dan sikap tolak ansur di antara pelbagai pihak. Dan kita sebagai warga negara yang tercinta pada negara dan bangsa, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kita aman dan berdaulat. Rumusan dalam bab 9 menyatakan bahawa gandengan dan pemufakatan yang dilakukan oleh raja-raja Melayu dengan pemimpin-pemimpin negara terutamanya daripada Parti Perikatan telah menampakkan hasil, di mana sekembali daripada rombongan kemerdekaan ke Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir, Melaka. Tarikh kemerdekaan yang telah diwartakan dan dipersetujui oleh kerajaan British ialah pada 31 Ogos 1957. Sehubungan dengan itu, satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Melayu Tanah Melayu telah dibentuk. Hasil pemufakatan perjanjian tersebut, maka terbentuklah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Pembelajaran diteruskan lagi dengan aktiviti latihan ulang kaji.